Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidul zalimina illa khasara. Wassalatu wassalamu ala man qala Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Salatan wa salaman ala rasulina al-amin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Astaghfirullahal 'azim. Innallaha ghafurur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ruang dan peluang untuk kita hadir ke surau, dan telah pun kita melaksanakan solat maghrib secara berjamaah, dan kita meneruskan iaitu berada dalam majlis ilmu. Dan kita menyambung kembali kuliah tafsir dengan menggunakan kitab Tafsir Nurul Ihsan penggal pertama, dan kita sambung pada muka surat yang ke-134 iaitu ayat yang ke-126 surah Ali Imran. Jadi kita dah masuk kepada ayat yang ke-126 surah yang ketiga lah daripada awal Al-Quran. Surah Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah selesai kita baca, dan kita dah ayat yang ke-126 surah Ali Imran, atau dah masuk juzuk yang keempat. Baik, jadi insya-Allah malam ini kita akan baca lagi beberapa ayat dari ayat suci Al-Quranul Karim dan mengambil kefahaman menurut tafsir Nurul Ihsan ini. Baik, ayat yang akan kita bicarakan ini masih lagi menceritakan peperangan Badar. Kaum muslimin yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan akhirnya menang kaum muslimin dalam perang Badar dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam erti kata yang lain, dengan izin Allah. Kerana Allah berkehendak memenangkan kaum muslimin. Jadi kaum muslimin tentera walau sedikit mana sekalipun, kelengkapan perang walau lemah bagaimanapun, sedikit pada kelengkapan perang sekalipun, kalau Allah berkehendak memenangkan kaum muslimin, memenangkan tentera kaum muslimin, tentera kaum muslimin menang. Kerana semuanya berlaku di atas muka bumi ini semuanya dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan bukanlah menggambarkan kita menyerah hanya semata sebulat-bulat serah begitu dak. Kita tahu ni, yang tahu ni pun selepas berlakunya. Kalau perang Badar selepas perang, habis perang baru tahu dak. Yang disebut sebagai qadar, takdir daripada Allah. Hak berlaku tu adalah qada, telah ditetapkan. Mana kalau sebelum berlaku perang Badar, Allah dah tetapkan Islam menang, cuma ia tak berlaku lagi. Bila berlaku, kita sebut sebagai takdir. Qada kerana telah ditetapkan. Islam menang dalam perang Badar, Islam kalah dalam perang Uhud, semuanya telah diqada atau telah ditetapkan oleh Allah. Jadi bila mana ditetapkan, maka ia berlaku menurut ketetapan daripada Allah. Dan bila mana Allah berkehendak nak menetapkan satu perkara, ia semudah saja bagi Allah. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Bila mana Allah berkehendak menetapkan satu perkara, nak menentukan satu perkara, idza qada amran fa innama, maka sesungguhnya
Hanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kun jadilah, fayakun, maka jadilah ia. Mudah je bagi Allah. Maka boleh jadi pada menurut adat ia pelik. Tetapi menurut perkiraan Allah ia tidak mustahil. Maka itu yang dibicarakan sebagai perkara khariqul adat, perkara yang mencari adat. Jadi dalam perkara mencari adat tidak perlu kita bahaskan, oh ini tidak logik akal dah. Kenapa? Kerana walaupun tidak logik akal, kalau Allah berkehendak maka ia berlaku. Logik akal tu nombor 2. Kerana akal kita terima, boleh jadi akal kita tak boleh terima, atau akal kita tak sampai memikirnya, tetapi dengan kehendak Allah maka ia berlaku. Walaupun akal kita berfikir sekadar begitu, atau akal kita tak boleh terima. Baik. Jadi kita sambung pada ayat yang ke-126, dan malam ini kita baca 3 ayat, 126 hingga 128. 129, 4 ayat lah. Kerana mempunyai dia berkesinambungan 4 ayat tu. Banyaklah sikit, tapi kita baca menurut tafsir Nurul Ihsan ini, huraian dia tak panjang. Jadi kita mulakan bacaan ayat tadi 126 hingga 129 surah Ali Imran didahului suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Baik, demikian 4 ayat 126 hingga 129 surah Ali Imran. Jadi kita tengok tafsir ayat-ayat tersebut menurut tafsir Nurul Ihsan ini. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum, dan tiada jadi akan dia perang malaikat oleh Allah Ta'ala itu melainkan kerana menyuka bagi kamu. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum, dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan pertolongan dalam kalangan para malaikat. Ayat sebelum tu kita baca bahawa Allah mendatangkan dengan bi khamsati alafin, 5,000 malaikat, yang datangnya ada bertanda, ada tanda dia, bertanda. Jadi tidaklah yang melainkan busyra lakum, sebagai berita gembira kepada kamu. Demikian walitatma'inna qulubukum bi, dan supaya tetap hati kamu dengannya, tenang hati kamu dengannya. Maka jangan engkau duka cita daripada banyak seteru dan sedikit kamu. Kerana bila perang ni psikologinya begitulah. Makna psikologi dalam perang, kalau tentera tu sedikit, tak. Tentera pihak kita sedikit, pihak musuh ramai, malah berkali ganda, 3 kali ganda. Kalau pihak ni Muslimi 313,
musyrikin Quraisy 1000 orang. Makna 3 kali ganda. Jadi dari psikologinya makna mari perasaan kata kita nak lawan depa ramai 3 kali ganda. Nampak? Jadi makna ada perasaan-perasaan kita sebutkan kerana manusia ya. Memanglah kebergantungan kepada Allah ya. Bermunajat dan bertawakal kepada Allah. Tetapi jauh di sudut hati, bagi hati tu walitatma'inna qulubukum, nak beri tenang. Bagaimana kita baca ayat 260 surah Al-Baqarah, kita baca dulu. Kisah bagaimana Nabi Allah Ibrahim nak tengok Allah menghidupkan yang mati. Sebelum itu dalam perbahasan ayat yang menjelaskan tentang berhujah Nabi Ibrahim dengan Namrus. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Idh qala Ibrahim rabbiyalladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit. Tu. Ketika mana berhujah, berdebatlah Nabi Allah Ibrahim dengan Namrus. Maka Namrus tanya kepada Nabi Ibrahim, apa Tuhan kamu boleh buat? Maka Nabi Ibrahim kata bahawa Tuhanku boleh menghidupkan dan mematikan. Maka Namrud pun kata, qala ana uhyi wa umit. Dia berkata, aku boleh uhyi wa umit. Aku boleh menghidupkan dan mematikan. Tak. Maka adalah kisah dia bagaimana Namrud bagi buat hidup dan bagi buat mati. Tak apalah, itu panjang pula. Baik. Maka bagaimana ayat 260 yang kata walitatma'inna, nak beri tenang. Maka Nabi Allah Ibrahim minta kepada Allah agar diberi tunjuk. Wa idh qala Ibrahimu dan ketika mana Nabi Allah Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Aku nak tengok bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Maka Allah tanya, qala awalam tu'min. Allah tanya kepada Nabi Ibrahim, tidakkah kamu beriman dengan bahawa Allah Maha berkuasa boleh menghidupkan yang mati? Maka Nabi Ibrahim jawab, qala bala, bahkan aku yakin, walakin liyatma'inna qalbi. Akan tapi nak beri tenang dalam hati. Ni ayat walitatma'inna qulubukum bi. Nabi Allah Ibrahim pun nak tengok, ya, dengan tengok dengan mata kepala ni beri ketenangan dalam hati. Maka Allah perintah kepada Nabi Ibrahim, qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaik thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allaha azizun hakim. Maka Allah perintah kepada Nabi Ibrahim untuk mengambil 4 ekor burung. Ambil 4 ekor. Fakhudh arba'atan minat tayr, ambil 4 ekor burung. Ada hidup ni meleh bagi mati dulu, bagi mati dengan sembelih. Kemudian potong dia jadi juzuk, potong. Kalau ayam hak potong 12 hak potong 16 hak potong jadi saiz kecil. Kemudian dicampur hak 4 ekor tadi tu dicampur gaul. Begitu. Kemudian diletak pada bukit. Thumma da'uhunna. Kemudian seru kepada burung tu. Yatina kasaya. Maka bila seru kepada burung dengan izin Allah, hak juzuk-juzuk yang telah dipotong tu catu habis. Catu jadi burung balik. Catu-catu dia pakak bergerak habis, catu, kemudian jadi burung balik, dia terbang. Wa'lam, ketahuilah olehmu, annallaha azizun hakim. Bahawasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Baik. Maka ayat ini kita nak bicarakan kisah Nabi Ibrahim tadi. Walakin liyatma'inna qalbi. Akan tapi nak beri tenang. Ya, kerana dialog berhujah sebelum itu, Namrud kata ia boleh menghidupkan dan mematikan. Walaupun kisah yang menyebutkan Namrud ni menghidupkan dan mematikan bukan keadaan yang menghidupkan seperti mana Allah menghidupkan yang mati tak. Dia hanya sekadar kita kata dari sudut akal lah, logik je. Bagaimana disebut menurut riwayat bahawa dia mendatangkan 2 orang pesalah atau kita sebut banduan akhir. Mana hak nak kena hukuman bunuh, hukuman mati. Maka 2 orang datang. Yang didatangkan 2 orang yang nak kena hukuman mati, makna akan matilah dia begitu, akan dikenakan hukuman mati. Sama ada dipancung kau, digantung kau, ditembak kau, manalah hukuman mati. Baik. Maka seorang Namrud dengan kuasa yang ada, kuasa dia ada, maka dia
membebaskan atau mengampunkan kesalahan orang tu. Makna dia kata bagaimana orang hak patut nak mati ni, tapi dengan kuasa yang ada dia melepaskan bebas. Mana orang tu terus hidup. Ya. Manakala seorang lagi dia bunuh. Maka aku mematikan kawan ni. Hak mati mudah dah. Hak nak hidup ya sebenarnya. Sebenarnya kalau ikut kaedah asal bagaimana, dia bukan hak mari dua orang, hak mari seorang dah. Hak seorang awak mari tu mula-mula dia bunuh dulu. Mati. Lepas tu hidupkan. Muat hidup tu. Baru betul. Qala ana uhyi. Menghidupkan wa umit. Ada. Menghidupkan, mematikan. Bolehlah kan. Kerana mematikan, ia kena hidup. Ditikam, kau dipancung, kau matilah dia. Tapi hak daripada mati nak bagi hidup, tak boleh. Cuma kaedah Namruh tu, ia nak, biasalah. Hujah ni. Kadang orang yang berkuasa ni, dia nak melepaskan diri dia, dia kata begitu. Itu cara. Dia kata bagaimana dia menghidupkan tu. Orang tu patutnya, dia kata hukuman dia minggu depan. Iaitu hukuman bunuh minggu depan. Tapi dengan kuasa pengampunan yang ada pada dia, dia mengampunkan bebas. Mana pada dia orang tu patut mati. Tapi dengan kuasa yang ada, orang tu boleh terus hidup bebas. Begitu. Baik. Tapi kalau ikut sebetulnya macam kita sebut contoh tadi ya. Seorang ya, matikan dulu. Kemudian bagi hidup. Bagi hidup. Tak boleh ya. Baik. Jadi demikian dalam peristiwa perang Badar ini, kerana jumlah tentera kaum muslimin ini sedikit dan tentera musuh berkali ganda, maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan gembira, berita gembira dengan mendatangkan malaikat. Ia memberikan pertolongan kepada tentera-tentera Badar. Dalam pada nak beri ketenangan dalam hati tentera muslimin. Nak beri tenang, nak menambahkan semangat berjuanglah, semangat perang tu. Ya, semangat jihad. Kerana ni perang pertama. Makna perang pertama ni biasa kalau kata bahasa kita kata bila benda yang hak menjadi perkara hak pertama itulah hak yang kita sebutkan menjadi keutamaan. Ya, sebab itu Allah Subhanahu wa taala memenangkan tentera Badar, tentera kaum muslimin dalam perang Badar. Hikmahnya. Ya. Kerana dengan menang ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad menghinakan musyrikin Quraisy. Menghinakan bagaimana? Ialah kerana depa ramai. Depa tentera yang ramai, kelengkapan perang yang cukup, yang lengkap. Lepas tu kalah. Nampak? Mereka rasa malu lah. Makna kita kata bagaimana malunya, kira sampai nak sembunyi muka lah. Tu. Kalau kata boleh sembunyi muka bawah meja ni, tutup sembunyi masuk bawah meja. Kerana malu. Akan diperli ya. Akan dikata, bagaimana hampa ni? Dah lah ramai, kelengkapan perang cukup, lengkap dah. Boleh kalah. Memang. Tu. Baik. Maka datang pula, وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. Akhir ayat 126. وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ Al-Azizil Hakim. Dan tiada pertolongan itu melainkan daripada Allah Ta'ala, Tuhan yang amat mulia lagi amat hakim, maha bijaksana. Memberi akan dia mereka yang dikehendaki dan bukan dengan banyak tentera. Maknanya nak sebutkan di sini bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberikan pertolongan. Atau dengan pertolongan tadi kaum muslimin menang dalam perang Badar. Tu. Ya. Kerana Allah berkehendak, dia punya ketetapan Allah berkehendak nak memenangkan kaum muslimin dalam perang Badar. Walaupun tentera muslimin ni sikit lagi daripada tu pun tak. Kalau kata 313 lah. Kalau pun mari 10 orang pun tak. Lawan dengan 1000 orang. Kalau Allah berkehendak 10 orang itu menang, ya 10 orang itu menang. Walaupun logik, macam mana logik 10 orang boleh menang? Bagaimanakah kita dah baca sebelum ini surah Baqarah cerita perang Talut Jalut. Dah. Menurut tafsir Nurul Ihsan inilah ayat yang panjang. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightagha furfatan biyadi fasharibu minhu illa qalilan minhum
falamma jawazahu alladhina amanu ma'a qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudi. Panjanglah ila akhir ayat. Nak cerita di situ perang Talut Jalut ni asalnya ketenteraan pasukannya seimbang. Tentera dalam kalangan kaum muslim Bani Israel Talut dipimpin oleh Talut lebih kurang puluhan ribu juga. Lawan dengan Jalut musuh Islam ni, musuh kaum muslimin dalam Bani Israel ni pun puluh ribu. Tetapi kerana Allah berkehendak nak menyaringlah, nak saring hanya yang benar-benar beriman saja, maka Allah uji. Mubtalikum binahar, Allah menguji mereka dengan sebatang sungai. Mereka berjalan di padang pasir yang panas, bertemu dengan sebatang sungai. Maka bila bertemu dengan sebatang sungai, maka Allah perintah untuk faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightagha fatan biyadi. Hanya mereka boleh minum satu cebok tangan je. Satu cebok minum. Satu cebok tangan. Tak hilang lagi ya. Baru setakat hilang dahaga ya. Tak puas lagi. Maka yang aku dengan perintah Allah menurut riwayat 313. Sama dengan jumlah tentera Badar. Daripada 10,000. Ialah kerana kalah dengan perintah untuk minum satu. Mana utara ghurfatan biyadi. Satu cebok tangan je. Kerana tak lagi. Satu cebok tak puas lagi. Mau 2 cebok, 3 cebok. Begitu. Jadi kerana orang yang tidak ikut arahan tadi, maka ia tidak boleh meneruskan perjalanan. Dia berasa lemah. Maka yang dapat meneruskan perjalanan untuk menentang tentera Jalut ni tinggal 313 orang. Lawan dengan tentera Jalut ni ada menurut riwayat kata 60,000, ada kata 80,000, 10,000 lah atau 313 nak lawan minimum kata riwayat 60,000. Nak lawan lagu mana? 300 nak lawan 60,000. Tapi kerana Allah berkehendak memenangkan 300 ni menang dengan 60,000. Sebab itu Allah sebut dalam ayat tu juga, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak pasukan yang sedikit ghalabat mengalahkan fi'atan katsira, kumpulan atau pasukan yang ramai, biiznillah dengan izin Allah. Ni disebut perkara khariqul adat, perkara pelik mencari adat. Maknanya mari fikir ikut logik, pelik ni. Tak logik. Macam mana boleh berlaku begitu? Ialah kerana Allah berkehendak biiznillah, maka tidak mustahil. Pelik-pelik maka kita akui, memang kita akui banyak perkara pelik. Kadang ajabah Allah sebut dalam surah Al-Kahfi. Cerita tentang pemuda Ashabul Kahfi yang Allah tidurkan 300 sinina wazdadu 309 tahun. Lagi pelik. Tidur bukan mati kemudian Allah hidupkan, tak. Ni tidur. Bagaimana? Setelah mereka jaga daripada tidur, masing-masing duduk tanya, kita tidur lama ni. Maka tanya lagi mari kawan ni kata, yauman, dalam 300 tahun ni dia Allah berasakan bagi mereka tidur hanya yauman, sehari je. Maknanya tidur pukul 10 malam, seolah-olah ia jaga 10 malam besok. Wahai 309 tahun. Lepas tu jawab pula kawan ni, tak sampai sehari, ba'da yaum, separuh hari. Mana tidur 10 malam, bangun 10 pagi. Jatuh begitu. Wahai 309 tahun. Ujungnya bagaimana kata, pasal apa kata tidur 300 tahun lama. Tidurlah kerana apa? Kerana bangun mereka tidaklah pada keadaan diri mereka selepas 300 tahun. Wahai selepas seperti sehari atau separuh daripada hari je. Kalau selepas 3 tahun kan, faham lah. Kalau biasa kita lepas 3 tahun, 3 tahun. 300 tahun habis tua. Umur rambut jadi putih apa semua. Ni geduk-geduk habis. Ni dak. Kemudian bila bangun tidur berasa lapar, maka nak pergi cari makanan. Ilal Madinah. Kena pergi bandar. Maka pergi bandar barulah sedar bahawa dia duduk, dia dah jaga ni pada zaman lain tau. Malah duit yang digunakan tu tidak dah diguna pakai di zaman tu. Bayangkanlah 300 tahun. Tak. 10 tahun pun kadang berubah dah mata wang ni. Bukan berubah apa. 20-30 tahun kan. Tapi masih laku lagi tak.
Tapi kalau 300 tahun, duit mari mana? Dia tak je nampak. Tu kata. Dah jadi duit ke apa nama? Catatan sejarah. 300 tahun. Ajabah. Ajaib. Pelik. Mustahil. Tak mustahil. Bila mana kita meletakkan ia adalah kehendak daripada Allah, maka tak ada apa yang mustahil bagi Allah. Tak ada apa yang mustahil bagi Allah. Pelik, ya pelik. Baik. Demikianlah pertolongan Allah kepada tentera Badar ini. Ya, menurut logiknya, bagaimana boleh menang? Ya, tapi kerana Allah menghantar tentera dalam kalangan para malaikat. Kisah Talut Jalut tu Allah tak hantar tentera malaikat. Hanya melalui Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi Allah Daud alaihissalam yang masa itu masih lagi remaja atau berumur belasan tahun. Mana kecil lagi. Mudah je Allah nak menangkan. Ya, Allah buat satu keadaan yang pelik. Bagaimana Nabi Allah Daud alaihissalam offer diri nak lawan dengan Jalut. Kerana Jalut ni tengok tentera dia ramai, tentera lawan dia tengok sikit. Dia kata lain sangat. Hampa dah lah nampak sikit. Lemah. Kemudian dia offer untuk datangkan seorang pahlawan yang paling kuat. Dalam ramai-ramai 300 orang tu, muat keluar seorang yang paling kuat lawan. Bagi lawan dengan aku. Jalut kata. Maka duk tanya, Talut tanya kepada tentera dia, pakat senyap. Tak berani. Pasal apa? Pasal Jalut ni disebut menurut riwayat daripada kitab Tafsir Nur Ihsan, Jabaran Aziza, gagah perkasa. Tinggi kasar. Tengok dia pun takut dah. Maka dalam duk senyap tadi ni, keluarlah seorang remaja budak. Nabi Allah Daud. Offer. Dah tak ada orang nak lawan, maka dia offer diri dia lawan. Maka Talut kata, mu kecil lagi. Kamu berani lawan tu. Maka kerana keberanian Nabi Allah Daud. Dan dalam masa yang sama, tentera lain tak beranilah. Pakat senyap, tak sahut. Maka keluarlah Nabi Allah Daud. Lagilah Jalut kata, apalah mereka ni. Dah lah mari tentera sikit. Kemudian aku offer nak suruh mari waktu big hak paling kuat. Ia waktu big hak paling kecil. Dia mari hantar hak paling kecil. Lah sungguh. Nah, rupanya hak paling kecil ni lah. Hak nampak di mata dia lemah inilah yang membunuh dia. Fahazamuhum biidznillah wa qatala Dawud Jalut. Ni Nabi Allah Daud yang bunuh Jalut. Mudah je. Nabi Allah Daud ni guna lastik. Mana main kena budak-budak punya kan. Orang budak-budak punya lastik. Kalau hak perang betul menggunakan panah dah. Ni lastik. Lastik. Dan lastik tu biasa lastik guna apa? Anak batu je. Tapi dengan izin Allah batu tu yang jadi pelik. Batu tu Nabi Allah Daud lastik, batu tu pergi kena di dahinya Jalut. Ya, menurut riwayat bahawa tentera-tentera ni ada topi besi, baju besi dah, topi besi pula, menutupi sebahagian daripada dahinya. Dahi lebih daripada sebahagian. Kan topi besi masuk kepala-kepala. Atas sikit pada kening. Kena atas topi besi. Roliknya, adatnya, batu kena besi ni dia terpelanting, dia tak masuk dalam besi. Tetapi dengan izin Allah yang kata biiznillah tadi tu, batu tu tembus topi besi. Topi besi tembus. Ni dahi ni gapo ya? Kulit ya, tulang. Baru masuk ni. Besi pun tembus, dia kena masuk dahi. Kemudian dahi keluar ke belakang. Ya, menurut riwayat, batu tu bukan setakat berhenti di Jalut. Maka dia pergi lagi sehingga 20 orang yang berada di belakang Jalut. Habis mati 20 orang. Mana 21 lah menurut riwayat termasuk Jalut. Sekali lastik tu macam sekali tembok. Jatuh. Mula kali Jalut, dia punya ketua dia mati jatuh, 20 orang. 10,000 tengok. Mari takutlah, berani lagi. Walaupun 10,000, mari berani lagi. Kalau dia tarik banting kedua, tahu berapa puluh orang pula nak jatuh macam tu. Maka fahazamuhum biidznillah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkucak-kacirkan ketenteraan Jalut dengan peristiwa tadi. Mudah je. Walaupun kalau kita nak bicarakan dari sudut logik, bagaimana? 300 nak lawan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 10,000 ni. Tak. Tapi begitu, bila mana Allah berkehendak, maka mudah saja bagi Allah. Yang disebut tadi, idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Maka ia peristiwa pelik, tetapi tidak mustahil. Baik.
Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Dan tidaklah yang beri pertolongan melainkan Allah. Hanya Allah yang beri pertolongan. Ya, kerana Allah Subhanahu wa taala Al-Azizil Hakim, Maha Perkasa. Lagi Maha Bijaksana. Jadi di sini memberi akan dia mereka yang dikehendaki dan bukan dengan banyak tentera. Baik, kemudian datang ayat seterusnya, ayat 127. Liyaqta'a tarafan minal ladina kafaru aw yakbitahum. Kerana hendak potong ia, Allah Ta'ala akan sengah daripada segala kafir dengan bunuh dan tawan, atau menghina ia akan mereka itu dengan kalah perang. Itulah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkehendak agar musyrikin Quraisy ini kalah dalam perang. Dalam pada Allah nak supaya mereka ni terbunuh, kemudian jadi tawanan, kemudian sebagai penghinaan. Ya. Penghinaan tadi ya. Ia akan dihina oleh orang lain. Apa ni apa? Ramai saja. Kapal pun lengkap, tentera ramai, boleh kalah. Anda dapat kata-kata apa nama tu, penghinaan tu. Sayang qalibu khaibin, maka kembali mereka itu dengan sia-sia sekalian. Tiada dapat barang yang mereka itu qasad, hanya dapat aib. Tiada barang yang mereka tiada dapat barang yang mereka itu qasad. Apa yang depa qasad? Keinginan mereka, hasrat mereka adalah nak mengalahkan kaum muslimin dan nak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hasrat depa. Hasrat depa paling utama adalah nak bunuh Nabi. Hanya dapat aib dan rugi dengan mati 70 dan tawan 70. Habis segala kepala-kepala kafir Mekah pada perang Badar. Abu Jahal habis semua. Mati dalam perang Badar ni. Tu. Baik. Maka nak disebutkan di situ, dalam perang Badar ini Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak memenangkan kaum muslimin. Kita bicara dulu kan. Allahumma salli ala sayyidina wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Allah berkehendak nak beri pertolongan. Wa laqad nasarakumullahu bi badrin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memberi pertolongan kepada tentera-tentera Badar. Wahai dalam keadaan kaum muslimin, tentera-tentera muslimin dalam keadaan yang lemah atau dalam keadaan yang kurang tentera dan juga kelengkapan perang. Baik. Maka situ habis cerita secara ringkas tentang perang Badar. Maka ayat yang seterusnya mari pula cerita menurut riwayat dalam tafsir Nuisan, kisah pecah gigi Nabi. Pecah gigi Nabi ini perang Uhud pula. Kita dah masuk isyak dah. Jadi ayat ni kita baca dah 2 ayat dah. Tapi tak apalah. Kerana ada hajat tahlil pada isyak dah. Kita baca jadi panjang pula, nak cerita pula perang Uhud dah. Jadi insya-Allah lah 2 ayat lagi ni kita akan bawa pada pertemuan yang akan datang, huraian dan kupasan dia. Ya, perang Uhud ni berlainan pula, dia punya keadaan dia. Berlainan bagaimana? Perang Badar kaum muslimin menang. Perang Uhud kaum muslimin kalah. Kalau kita bicarakan sirah, ya, dalam sirah Ibn Hisham umpamanya, atau dalam sirah Ar-Rahiqil Maktum, cerita perang Uhud ni di awal peperangan kaum muslimin menang. Ya, kaum muslimin menang. Tetapi kerana ini kesilapan dalam kalangan tentera unit pemanah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapkan kedudukan mereka, dan Nabi peringat kepada mereka agar tetap berada di situ walaupun dalam keadaan tentera kaum muslimin menang atau kalah. Ya. Maka kesilapan di situlah yang menyebabkan tentera musyrikin Quraisy dapat kita sebut counter attack balik, nak balas balik. Kerana dari sudut pertahanan itu, kerana tentera pemanah ini telah pun turun daripada tempat dia, maka melemahkan pada pertahanan kaum muslimin. Maka nanti itu kita bicarakan nanti insya-Allah pada pertemuan yang akan datang dalam membicarakan kisah bagaimana
Nabi SAW diseranglah, kerana dah kaum muslimin berada pada keadaan kalah. Jadi mereka memang mencari ruang dan peluang untuk membunuh Nabi SAW. Mereka guna sedaya upaya untuk menyerang Nabi SAW. Nanti kita akan sambung kisahnya berkaitan dengan perang Uhud ni, dan kita akan bawalah kisah yang dirakamkan dalam Sirah Ar-Rahiqil Maktum. Bagaimana Nabi SAW cedera dalam perang, atau disebutkan patah gigi, pecah 4 gigi, 4 batang gigi, dan luka mukanya. Dan beberapa lagi Allahumma salli alaihi wasallam kecederaan yang dialami oleh Nabi SAW dalam kalah perang lah, dalam perang Uhud. Dan di sana pun ada hikmah juga yang Allah sebut, wa yattakhidha minkum syuhada yamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithlu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi wa liya'lam Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Dalam perang ni begitulah, ada perang menang kalah, ada yang menang ada kalah. Maka dalam peperangan yang disertai oleh kaum muslimin ada kalah. Maka dalam kekalahan itu ada hikmahnya, wa yattakhidha minkum syuhada, kerana Allah berkehendak nak mengambil mereka sebagai syuhada Allah. Mana kalau kaum muslimin itu kalah, maka ada hikmahnya, Allah memilih mereka dalam kalangan syuhada. Biasa kalau kalah ni ramailah yang akan gugur. Maka gugurnya mereka sebagai syuhada Allah. Kalau saudara-saudara seagama kita di Palestin, di semenanjung Gaza, ramai mana yang telah terkorban. Maka kerana Allah memilih mereka untuk gugur syahid, wa yattakhidha minkum syuhada. Pertolongan Allah, pertolongan Allah juga hampir. Walaupun ditanya, rupanya sebenarnya pertolongan Allah itu adalah dekat. Kerana dalam kehidupan di dunia ini, masa kehidupan dunia ini sebenarnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, singkat pendek cuma menunggu masa saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pertolongan daripada Allah. Mata nasrullah, ala inna nasrullahi qarib. Bila mari tanya, bilakah pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Bahkan pertolongan Allah itu dekat. Dekat itu kerana nisbah kehidupan di dunia lah. Kehidupan di dunia. Bila nisbah kehidupan di akhirat, nisbah kehidupan di dunia dengan akhirat kan kita tahu. Sehari akhirat 1000 tahun dunia. 1000 tahun dunia ini umpama sehari di kehidupan akhirat. Maknanya bagaimana? Dekatlah. Cuma perkiraan kita je di dunia. Baik, jadi kita akan sambung perbahasan ayat dari ayat 28 dan 29 surah Ali Imran, cerita tentang perang Uhud yang mana Nabi SAW mengalami sedikit kecederaan. Dan dalam perang Uhud inilah ramainya tentera kaum muslimin gugur syahid. Yang berkawal bersama Nabi menurut riwayat ada 9 orang. 7 dalam kalangan Ansar, 2 orang Muhajirin. Dalam kalangan Ansar tu seorang-seorang gugur yang duduk bersama dengan Nabi, yang duduk tentera yang berada di sekeliling Nabi. Seorang-seorang daripada yang pertama hingga yang ke-7. Semuanya Ansar yang memberi perlindungan kepada Nabi gugur syahid belakang. Tinggal saja Allahumma salli ala Muhammad, 2 orang sahabat dalam kalangan Muhajirin. Nanti insya-Allah kita akan huraikan dia punya kisah dia dalam pertemuan yang akan datang bila kita bicarakan ayat yang ke-128 dan 129 surah Ali Imran ini. Jadi sekira sekadar itu dulu, kerana kita ada hajat tahlil lepas isyak nanti. Kalau kita baca ialah jadi panjang sikit lagi kan. Jadi kerana hajat itu kita utamalah hajat sahabat kita untuk tahlil lepas daripada isyak nanti. Jadi sekadar itu, mudah-mudahan diberikan kefahaman dan dengan demikian bertambah iman kita kepada Allah dengan memahami ayat-ayat Allah sesuai ayat yang kedua dari suratul Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum
wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya orang yang benar-benar beriman kepada Allah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, gemetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan apabila diperdengarkan atau mendengar, dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imanan, bertambah iman mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah mereka bertawakal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنابنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.